Cikgu, saya nak tanya, format sekarang dia kena tulis kat atas tu kepada ke dia terus nama penerima? Saya tengok Kalau SPM ya kena kepada kalau SPM. Tetapi kalau kita ikut pekeliling sektor awam tak perlu kepada, macam nampak sangat ada saya skema. tengok roughly semua letak kepada dekat atas. Maksudnya ni Kan? format SPM lah. Ni format SPM. Dia ada beza dia. Ya. Cikgu, saya pun rasa macam bahaya juga kan kita buat bengkel-bengkel macam ni kan, mix SPM dengan keliling punya format sekarang budak-budak pening. Tak apa, sebab macam ni tak, bila pelajar dapat, kita yang penting dia punya teknikal tu saja. Teknikal saja. Tapi dari segi orang kata bahasa tu tak apa, sebab pelajar dia macam pelajar SKP ni, dia apa-apa dia akan refer balik pada penasihat kan, dan penasihat akan refer pada cikgu. Jadi kat situ kita akan ubah dari segi bahasa dia. Cikgu, kan. Yang penting format dia tu. Saya curious lah nak tanya macam berdasarkan pengalaman cikgu lah. Untuk peringkat SPM ni pelajar-pelajar soalan untuk menjawab soalan format surat rasmi ni, adakah ianya satu pilihan yang popular? Untuk pengetahuan Baim lah dengan semua, semenjak tahun 2000 sehinggalah sekarang, soalan surat kiriman rasmi tak pernah keluar. Oh, okey. Nampak tak? Tak pernah keluar. Nampak tak? Bahaya pada pelajar sebab satu format, satu lagi sekarang tak apa-apa surat dia hantar kan. Surat lipas cikgu. Kan? Jadi cikgu tak rasa dia akan keluar. Tapi untuk KSSM ni, tiba-tiba ada soalan apa, kita kena ajar pelajar jawab email. Jawab email. Tapi cikgu tengoklah, email bukan email rasmi. Email rasmi habis, kesian kat budak. Kan? Dia email dia macam pelajar cerita tentang pengalaman di kampung, pengalaman mengembara. Jadi cerita tu menarik lah. Dia takkan berkaitan dengan rasmi. Kalau rasmi, bayangkan budak-budak yang tak mahir berbahasa ni tulis, COVID entah apa benda lagi ya, virus baru pula, varian baru. Faham, dia terlalu teknikal lah surat ni kan. Ya. Sebab tu kalau macam ni kan, macam ni pelajar jangan risau. Cikgu mati lah cikgu kalau SPM keluar macam ni. Tak. Kan? Macam cikgu terlibat dengan SPM secara langsung, cikgu tahu. Dia kalau surat rasmi ni, dia hanya kita nak expose kat budak-budak dekat dalaman saja. Dalaman saja. Supaya bila dia pergi keluar, macam pelajar-pelajar kita ni dia akan terlibat dengan apa MPP nanti kat universiti kan. Jadi dia nak buat surat tu, kalau kat sini kita dia tak ada basic. Nanti masuk kat MPP nanti dia jadi wakil MPP dekat universiti nanti dia tak ada basic. Nanti orang pandang, pasal apa? Ni budak yang mesin typing. Punya ni tak tahu apa semua. Kita yang malu tau. Betul. Kan? Jadi kita yang malu. Jadi kita ajar dia sikit. Salah tak apa macam tadi je tengok. Kertas kerja ada juga silap. Surat tapi tak apa. At least dia mencuba. Dia ada pengalaman buat kertas kerja pada sekarang. Betul. Betul. Faham tak? Okey, sebab tu apa-apa kena rujuk dulu. Even cikgu kadang pun silap juga. Macam cikgu pun kadang buat kertas kerja, cikgu akan tunjuk dekat kawan-kawan jabatan bahasa lain kan. Tolong tengok. Jadi apatah lagi yang tak ada kepakaran dalam bahasa, kena sama-sama lah. Ya? Okey. Saya pun rasa macam dalam masa yang singkat ni kan, dengan dia orang nak kejar, nak makan lagi, nak siapkan paperwork lagi. Cuma ni lah cikgu, saya nak share tentang paperwork. Ini yang pengalaman saya semasa jadi MPP dekat MCT. Kalau kata bahagian objektif tu disarankan buat 3 saja sebab tadi nampak macam banyak. Buat 3 sahaja. Pilih objektif yang betul-betul orang kata apa, yang meyakinkan dan benda tu memberi manfaat kepada sasaran peserta tu. Lepas tu aktiviti objektif tu mesti orang kata apa, seiring lah dengan apa perancangan tentatif program semua tu lah. Dampak yang paling penting dekat kos keperluan tu. Yang tu kena orang kata apa, kos tu satu kena detail dan kena ada orang kata reason yang kukuh kenapa nak minta banyak tu. Macam tadi saya nego-nego, dia pun boleh lah, okey lah. So dia tak speak dengan kenapa dia dah set nak kos banyak tu. Tapi dia still kata apa, boleh macam saya macam tak perlu kot. Tapi maksud dia tak prepare lah kat situ. Itu je lah. Betul. Macam ada satu tadi kan, paperwork, cikgu perasan menerapkan memupuk nilai-nilai murni kan.
Kalau ikutkan nilai murni itu memang kat objektif dia. Sebab kamu dah buat program ni pun dah nilai murni dah. Dia kena spesifik. Kena spesifik. Kan? Baru kita nampak apa dia punya objektif tu. Right? Tak perlu buat banyak. 3 cukup. Semua kat sini kepimpinan pelajar kan? Betul? Satu, kata apa, improve lah, boleh improve dari masa ke masa. Bila kita untuk paperwork ni, tak perlu pun baca, ni saya punya pengalaman lah, tak perlu baca balik. Ya, tak perlu baca balik, just cerita straight to the point, apa nak buat. Apa nak buat, macam mana nak buat. So, kalau macam baca balik tadi, saya boleh baca. Sebenarnya kalau kata orang yang menilai ni, dia dah dapat dah paperwork dulu, dia dah baca dah. So, dia nak tahu apa sebenarnya yang awak semua nak buat. Itu je. So, bila cakap tu, saya nak puji ada satu tim tu, bahasa dia betul lah. Bahasa komunikasi dia, cara percakapan dia betul, tak campur bahasa Inggeris, bahasa Melayu. Cara dia bercakap, cara jawab, bagus. Masa kena part-part yang tu penting. Itu saja. Kena yakin, tu je. Keseluruhan dia kena yakin lah. Apa yang kita nak buat. So, Pak Im, kita nak buat apa sekarang? Pak Im? Pak Im? Orang maklum baras dah bagi ke Mbak Im? Belum. Kita nak bagi sekarang ke cikgu? Boleh bagi boleh sekarang juga tak? sementara tu. Okey. Adakah kamu rasa program ni membantu? Nak tahu membantu ke tak rasa? Kan? Kena tanya Jadi pelajar. Membantu pelajar ke tidak? Kan? Sebab bagi cikgu ini adalah asas. Okey, saya dah hantar borang maklum balas dalam Telegram. So semua yang tengah menunggu lagi satu kumpulan, lagi satu section ni boleh isi dulu. Make sure nama semua tu betul sebab saya ambil nama yang kamu isi untuk pembahagian kumpulan, dan daripada nama tu saya akan gunakan untuk penyediaan sijil program. Cikgu nak tanya, sekarang ni dekat Emerson Typing, Badan Kepimpinan Pelajar ni nak buat program melalui cara yang macam ni ke? Kena buat paperwork, kena present ke macam mana? Prosedur sama macam ni? So pernah present lah sebelum ni? Pernah present sebelum ni? Pernah. Siapa yang akan, maksudnya present dalam, kepada siapa Saya tak pasti. Present depan pengetua ke? Ada satu badan yang meluluskan program ke? Siapa yang akan meluluskan program tu? Maksudnya present kepada siapa? Kat Maktab? Kita minta Presiden BRP, Presiden BADA, baru ni mesyuarat SKP. Kita tengok antara paling banyak program adalah Presiden Pierce, BRP, BADA paling banyak program. Kita tanya dia macam mana dia run program ni. Mana siapa Presiden BADA? Bilal, mana Bilal? Ada siapa boleh terangkan macam mana flow dekat Maktab? Present dekat siapa? Siapa yang meluluskan? Cikgu nak Bilal. Mana Bilal? Bilal tadi ada masalah teknikal. Oh, ni siapa yang cakap ni? Saya Fazlan. Saya juri untuk grup dia. Oh, okey. Tadi pun dia tak sempat dah present tadi. Oh, ya ke? Boleh tak? Sebab cikgu tu BADA paling banyak buat program dan program ni semua menarik. Siapa lagi wakil BADA? Wakil BADA sekejap saya cakap. Luqman Hakim. Okey, Luqman. Mana Luqman Hakim? Luqman?
tak ada jawab. Ada Ilhan, ada Ilhan. Ilhan kumpulan 11 dah masuk ke belum? Kami baru habis. Oh, okey. Nah, dia tengah-tengah masuk. Sekejap Piers, kat sini Piers ada Piers? Ada. Siapa? Siapa Presiden Piers? Saya. Okey, Daniel. Okey, Daniel. Cerita Daniel. Macam mana Daniel? Berdasarkan pengalaman saya handle program, awal-awal kami akan sebelum kami buat satu program tu, kami akan berkumpul. Berdasarkan pengalaman kita orang, peers akan gather dulu. Lepas tu kami akan berbincang untuk mengadakan satu program mengikut pandangan masing-masing. Maksudnya program yang kami buat tu bukan individual punya program, maksudnya dia program yang gabungan idea program-program dalam kalangan dalam ahli peers tu. Lepas tu bila kami dah decide satu program, kami akan rujuk cikgu. Kami akan tanya pendapat cikgu tentang program yang kami cadangkan tu. Kalau cikgu dah setuju, baru kami akan proceed dengan kertas kerja. Kami akan proceed dengan kertas kerja dengan semua dia punya isi-isi kandungan lah. Contoh macam berapa jumlah kewangan, semua yang diperlukan tu, dan sewaktu perbincangan dalam ahli kumpulan tu juga kami akan lantik-lantik ahli-ahli jawatan kuasa terus dalam perbincangan tu, dan akhir sekali setiausaha akan buat kertas kerja. Setiausaha akan buat kertas kerja dengan pertolongan guru penasihat. Maksudnya kertas kerja tu setiap semasa ke semasa kami akan rujuk cikgu penasihat. Dan bila cikgu penasihat dah setuju dengan kertas kerja, kami proceed dengan pembentangan lah. Dan yang setakat ni antara program yang paling besar lah yang kita orang pernah buat, program bersama Ansara, iaitu e-Digital Competition Ramadan Spirit tu. Jadi suatu program tu kami ada membuat sesi pembentangan bersama pihak Ansara dengan Abang Baim pun ada, tentu Abang Baim, Pak Iman dengan Tuan Taufik pun ada. Lepas pembentangan tu baru kami akan dapat feedback daripada penaja tentang pandangan program, dan kalau dia orang setuju baru kami proceed dengan lebih lagi kempen apa semua tu. Pembentangan tu kepada siapa ya? Pembentangan yang kami buat tu pada peringkat awal kami akan bentang pada cikgu penasihat dulu, dan seterusnya baru kami proceed bentang kepada Encik Taufik, Ketua Cawangan Taiping, dengan Kak Iman, dengan Abang Baim nanti. Maksudnya kelulusan program di pihak Mata hanya melalui penasihat Badan Pimpinan sajalah. Maksudnya mungkin cikgu penasihat cikgu penasihat yang berurus dengan dengan cikgu pengetua. Kalau kata macam minta peruntukan maktab tu, cikgu penasihat dah kena pergi jumpa pengetua minta peruntukan tu. Yang waktu student yang kena, tapi waktu yang kami jalankan program tu kami berbincang juga dengan pihak
pihak penaja Ansara, tapi waktu tu kami laksanakan program dalam keadaan yang PDPR, maksudnya kami berada di rumah. Cikgu penasihat ada dekat pejabat. Macam tu. Okey. Sekian. Terima kasih Daniel. Okey, rasanya kita dah 3:38. Rasanya kita tinggal sekitar dalam 5 ke paling-paling 5 ke 10 minit je untuk kita buat refleksi secara besar-besaran ni. So saya minta wakil daripada setiap section lah. Okey, wakil daripada setiap section untuk bentangkan secara ringkas. Okey, apakah kelebihan dan kekurangan yang boleh diperbaiki bagi setiap section. Yes, Iman nak start dulu. Nak. Okay. Okay, I think sebab banyak sekarang macam we're in COVID, right? So a lot of things will be done online. So kalau boleh like on your camera, that is paling penting. Sebab saya perasan ramai sangat tak on camera. Lepas tu when you are on the camera, make sure that you betul-betul dekat tengah, you are visibly seen. Bukannya you dekat tepi, you nampak sikit, atau you tak bergerak banyak lah macam si Falan tu sekarang. Okay, lepas tu another thing is I can understand that some of you macam maybe gugup macam you guys are anxious kan nak present. So what you can try to do is you can ask Daniel before this sebab dia buat presentation dengan kita orang. Memang we ask him to prepare and practice 3 ke 4 ke 5 kali macam tu jugalah. So practice is very important. And I understand sebab within the context of pertandingan ni sebab it's sangat sekejap. So what you can do to improve in the future is you practice. Lepas tu tu juga. Okay, itu Iman section 2 ke 1 Dua. 2. Okay, section 1. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Fazlan, mewakili section 1. Jadi tadi kita orang dah share spesifik komen kepada setiap kumpulan. So ini just general komen lah untuk section 1 plus 1 sampai 4. Overall secara keseluruhannya bagus. Pembentangan yang sangat bagus walaupun masa yang diperuntukkan sangat terhad, tapi masih boleh membuat dua-dua kertas pembentangan, email dan juga surat rasmi. Dan jadi macam good job. Ada yang nervous tapi it's okay, boleh diperbaiki dengan practice. With practice should be okay. Ini masih terhad again, so it's okay, understandable. Struktur dan struktur pembentangan sangat clear, sangat jelas. Boleh nampak satu-satu apa tujuan, latar belakang, objektif apa semua. Memang based on BAIM punya format. So, macam it's okay, boleh follow je format tu, memang okay pun dah semua follow, tak ada masalah. Cuma benda-benda yang perlu diperbaiki untuk kesemua 4 kumpulan, make sure ejaan nama-nama, kalau ada sebut nama orang, make sure ejaan betul, status betul, dah berkahwin ke belum berkahwin ke, gelaran macam Cikgu Sharina explain tadi, make sure betul. And then ejaan-ejaan, kalau ada, make sure jangan guna ejaan daripada bahasa Inggeris, make sure semua perkataan-perkataan bahasa Melayu lah. And then elakkan daripada campuran bahasa. Elakkan masa pembentangan, elakkan untuk bercakap too informal. Make sure guna perkataan-perkataan yang formal. Dan dari segi font, size font yang digunakan, make sure sama. Kalau Arial 11, make sure semua Arial 11. Kalau tajuk book, make sure semua tajuk for each section semua book. And then number, contoh kalau kita ada sebut program ini adalah untuk keseluruhan warga Yayasan Taiping, make sure sebut berapa number tu so that senang nak specify. Ini komen Cikgu Aisyah tadi. So kalau 800 orang, sebutlah 800 pelajar Yayasan Taiping. And then elakkan membaca sebab ada certain paperwork memang terlalu panjang. Jadi elakkan membaca sebab kita orang susah nak fokus kalau you guys membaca. And then macam Iman ada explain tadi, online protocol. So, contoh sebabkan kita sekarang banyak menggunakan Zoom, banyak menggunakan Teams, Google Meet apa semua. Kalau kita tengah present dekat iPad, make sure buka do not disturb so that kita tak dapat notification apa semua. Make sure charge your iPad beforehand. Kalau bateri habis tengah present tu, itu masalah. Macam masalah yang kita ada tadi untuk kumpulan 3, tak apa. Dan make sure ada backup lah. In case contoh kita buat presentation ni dekat iPad 1. Tapi make sure kita share juga dengan iPad 2, iPad 3. So that kalau iPad 1 ada masalah, iPad 2, iPad 3 still boleh guna untuk present.
Dan and then last kali, make sure flow between presenters itu smooth lah. So kalau kita nak pass daripada presenter nombor 1 kepada presenter kedua, make sure tak ada long pauses between presenters. Make sure nampak smooth je lah. Unless kalau ada masalah teknikal itu lain lah. Tapi elakkan untuk ada long gap between apa yang orang bercakap. Tapi keseluruhannya sangat bagus. I'm impressed. So, good job. Okay, terima kasih Fazlan. So section ketiga siapa? Cikgu Aisyah Izham. Okay, so keseluruhannya tahniahlah kepada semua. Rasanya in terms of projek tu sendiri dan pembentangan tu sangat baguslah. Dan macam yang Fazlan cakap tadi, within a short period of time, semua orang boleh hasilkan satu structure yang plausible lah, bagus. Cuma sedikit improvement in terms of sama juga mungkin dalam group lain tadi adalah in terms of fonts tu tadi. Sebab how detail kita ni menulis kan, kita tengok pada perincian-perincian yang detail tu represent kita punya professionalism. So tu kena jagalah in terms of fonts dan tulisan tu. Kemudian dari segi implikasi kewangan tu perlu make sure no mistakes dan ditulis lah, sebab tadi ada beberapa komen implikasi kewangan tu tak jelas. Seterusnya pelaksanaan projek tu perlu relevan atau match dengan objektif projek tu sendiri. Ini saja. Dan tu cukup. Tok Mai nak tambah ke? Rasanya tu je secara keseluruhan. Okay, terima kasih. Baik, kita bagi Luqman tambah sikit baik. Oh, okey. Silakan. Luqman. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, saya tak ada banyak benda pun sebab semua orang dah tapau semua saya punya isi. So saya rasa ada a few benda je yang saya rasa komen lah kot untuk student MRSM. Biasalah budak typing untuk daripada segi bercakap dah tak ada masalah banyak. Cuma daripada segi yang saya rasa ada daripada segi kalau tiba-tiba korang macam terstone macam saya buat tadi tu. So cuba jangan teruskan benda tu. Cuba buat macam at least kalau korang berhenti bercakap terus berhenti, tak ada macam tu. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua daripada segi apabila kita nak bekerja dalam satu kumpulan, kita ada 8 minit. Pastikan agihan masa daripada untuk ketiga-tiga orang tu adalah masa yang lebih kurang. Supaya tak adalah kita nampak macam ada orang yang macam membelakangi orang lain. Sebab tu pentingnya bekerja dalam satu kumpulan apabila kita dapat agihkan kerja tu kepada kerja yang sama banyak. Tak ada orang yang lebih, tak ada orang yang kurang. Jadi saya rasa dua benda je yang saya nak ni. Lagi satu, yang paling penting adalah pastikan apa yang anda letak sebagai objektif adalah benda tu juga yang anda akan capai di akhir matlamat program anda. Jangan letak objektif lain, apa yang anda akan capai adalah benda yang lain dalam program itu. Itu adalah benda paling penting sebab apabila kita buat program mesti ada satu matlamat. Kalau kita tak capai matlamat tu, gagallah satu program tu. Jadi bahagian objektif dan di akhir program tu pastikan kita akan capai objektif tu. Jangan objektif lari daripada apa yang program yang anda akan lakukan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okay, alright. Terima kasih Luqman. So saya jemput Cikgu Aisyah mungkin nak bagi ni summary sikit. Okay, rasa overall okay. Cuba dia macam ni. Lepas kerja ni adalah satu persepsi orang untuk tengok program kita. Apa yang sebenarnya program kita nak buat. So kita tak kata best, kita tak cakap ada satu kerja yang sangat best ataupun yang patut diikut, tak. Sebab dia ada banyak cara mengikut pada keperluan kita uruskan program macam mana. Keperluan program tu macam mana. Jadi cikgu rasa kamu boleh sesuaikan dengan kamu punya program daripada apa yang tadi kamu belajar dengan Mbak Im, dengan Cikgu Syarina dari segi penulisan bahasa dan Mbak Im dari segi formality kertas kerja. Cikgu rasa kamu boleh sesuaikan dengan program apa yang kamu nak buat. Bukan just simply kamu letak saja. Kadang-kadang kita akan cuba tanya balik pada diri kita, kenapa kita letak benda ni dalam program, dalam kertas kerja, kenapa? Kalau kita cuba bila kita buat kertas kerja, cuba letak diri kita ni sebagai orang yang akan luluskan kertas kerja kita. Apa lagi dia nak faham kat situ? Apa dia cuba nak faham? Contohnya macam pelaksanaan program kan.
kalau kita tak faham pelaksanaan program mungkin kita boleh tengok dekat bahagian tentative program. Tapi pelaksanaan tu lebih rujuk pada apa yang detail tentang program kamu. Itu yang cikgu rasa kita perlu improve lah dari situ. Dan kedua adalah dari segi ni penggunaan masa. Betul cikgu Sofa Pak Luqman cakap memang kena pandai gunakan masa dengan sebaik mungkin. So overall cikgu rasa pelajar tadi present bagus. Cikgu yakin memang yakin pun kamu memang boleh present dengan bagus. Cuma cikgu harap kita ada sedikit penambahbaikan dari segi konten. Okay? Okay, that's all from me. Thank you. Terima kasih Cikgu Aisyah. Kita beri ruang kepada Cikgu Sharina untuk memberikan mungkin summary tentang sesi kita. Okay, terima kasih Baim. Okay, terima kasih Fazlan. Terima kasih Anwar. Okay, Anwar nak hubungi cikgu ya untuk pengetahuan semua 2012 kan Anwar kan? Cikgu ni promote anak-anak. 2013. Cikgu ni promote anak-anak buah. Jangan apa anak-anak homeroom, anak-anak murid kesayangan. Cikgu. Yalah kan? Okay, terima kasih Aisyah, terima kasih Iman. Okay. Saya nak cakap bagi cikgu rasa seronok sebab cikgu punya matlamat nak kongsi satu ilmu baru pada kamu hari ini tercapai dengan dibantu oleh cikgu Aisyah. Terima kasih Syah. Okay, juga bantu dengan ansara-ansara lain, Baim, okay, Fazlan. Okay, Fazlan ni mau cakap kat office je lagi ni. Tak balik ke Fazlan? Kan? Okay. Kat rumah cikgu, kat rumah. Kat rumah, aku ingat dekat bank negara tu. Kan? Okay. Matlamat cikgu nak bantu kamu dari segi orang kata nak memperkasakan bahasa, okay, dalam penulisan tercapai jugalah hari ni. Okay, walaupun kata kalau skala 10 tu mungkin sampai 7 je lah, 7. Cikgu tengok kan, okay. Tapi at least kamu dapat satu benda yang baru, okay. Dalam kita nak membina satu benda, kita nak buat satu benda tu, okay, kita perlukan kepakaran atau kemahiran dalam penulisan sebab dia nak menyampaikan hasrat kita. Satu lagi kita cakap, kalau kamu buat paperwork macam kertas kerja ni, betul macam Anwar cakap, kertas kerja ni I kata on paper saja, tapi dia nak tengok dia punya presentation tu. Presentation tu maksudnya kemahiran berkomunikasi kamu, menyampaikan mesej daripada pembentangan kamu itu. Bila katakanlah proposal kamu itu tak berapa nak power, tapi bila kamu present tu, kamu meyakinkan panel, okay, insyaAllah kamu punya paperwork akan berjaya. Sebab tu tadi Anwar ada tanya tadi tu. Cikgu tunggu juga jawapan tadi tu sebenarnya. Cikgu tunggu juga jawapan macam mana cara kamu buat paperwork dan macam mana cara kamu present. Nampak tak? Sebenarnya paperwork ni dia nombor 2. Nombor 1 jatuh dari presentation. Nampak tak? Okay, kalau macam sektor-sektor swasta korporat ni, JLC ni dah tahulah. Nampak tak? Sebab kamu ni majoriti akan masuk ke sektor tersebut. Jadi paperwork kamu itu sebenarnya nombor 2. Okay, presentation tu yang meyakinkan kamu untuk kamu nak run projek-projek kamu tersebut. Okay, sebab itulah tadi bila Luqman cakap time management sangat penting, ada kaitan dengan Anwar punya soalan tadi tu juga. Nampak tak? Okay, jadi kesemua itu berkait rapat. Okay, tapi yang paling nombor 1 adalah macam mana kita nak meyakinkan adalah dari segi bahasa. Bahasa macam mana? Bahasa dari segi penulisan dan juga bahasa dari segi komunikasi. Okay, cikgu harap sangat perkongsian hari ini walaupun 1 jam slot cikgu dapat beri impak yang besar kepada semua orang lah. Okay, tentang kepentingan menggunakan bahasa yang betul ketika menulis email dan juga surat kiriman. Okay, itu je lah Baim. Okay, terima kasih bagi peluang kat cikgu Aisyah. Terima kasih ya cikgu Aisyah. Baim, tak dengar Baim? Okey, terima kasih kepada Cikgu Sharina atas rumusan dan perkongsian sebentar tadi. Saya nak cakap pun saya rasa dah semua dah cover. So eloklah kita pun dah 3:51 minit petang. Sepatutnya program kita habis pukul 4. So kita boleh terus proceed ke penutupan program. Cikgu boleh Cikgu Sharina dengan Cikgu Aisyah? Boleh So saya tak perasan pula kita ada kehadiran Cikgu Zai ataupun mana-mana ahli pentadbiran maktab yang lain. So boleh tak saya nak terus proceed dengan menjemput Ketua Cawangan Ansara Typing? Boleh Okey, alright. So dengan ini saya menjemput Ketua Cawangan Ansara Cawangan Typing, Professional Technologist, Encik Taufik Husin untuk memberikan ucapan lah. Okay, dipersilakan. Boleh dengar Boleh bang. Clear ke? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Saya ni baru join. Alhamdulillah
Terima kasih Baim. Pertama sekali saya ucapkan tahniah kepada semua pihak pentadbiran maktab dan semua yang terlibat dalam kita mengadakan program pada hari ini. Saya rasa walaupun saya join sekejap ini, tapi begitu pentinglah masa sekarang ni pun, dalam masa semua orang masih lagi student, dah perlu belajar macam mana cara yang betul buat paperwork dan juga presentation, apa-apa yang ingin kamu buatlah masa depan. Maksudnya ramai orang yang ada idea masing-masing kan, tapi tak banyak yang berjaya menterjemahkan idea-idea mereka ni ke peringkat yang seterusnya untuk pelaksanaan. Kadang-kadang kita suka salahkan orang lain kan, oh orang tu tak buat ni, orang ni tak buat ni, maktab tak buat tu, tapi sebenarnya proses tu pun kita tak tahu dan tak berjaya kita terjemahkan dalam bentuk yang sebetulnya. Everything yang kita buat tu ada proses dia kan, bermula dengan paperwork, bermula dengan kertas cadangan dan kemudian dijemput untuk presentation, and semua yang diajar pada hari ini dan diajar oleh cikgu-cikgu adalah untuk membina kita untuk masa hadapan. Masa depan nanti kalau kerja di peringkat kerajaan ke, swasta ke, even kerja sendiri ke, NGO ke, semua memerlukan proses yang lebih kurang sama. Dan ia tidak semestinya rigid lah, tak semestinya apa yang kita belajar hari ini secara formal, tak semestinya semua benda akan kekal sebegitu. Contohnya macam resume, penulisan CV, sekarang ni dah semakin berkembang kan, dia dah jadi semakin cantik, dan sekarang ni dah ada CV dalam bentuk video, resume dalam bentuk short video, short clip, kreatif, copywriting dan sebagainya. So perkembangan itu adalah bagus, tetapi mestilah bermula dengan langkah yang kita belajar hari inilah, belajar tentang cara-cara yang betul, penggunaan perkataan yang betul. Dan kalau kertas kerja, kertas cadangan kita ni pun belum orang kata sama ada tak menarik ataupun tidak proper langsung, yang banyak yang kita terima lah, yang saya dari syarikat swasta dan ada beberapa syarikat sendiri, memang bila kertas kerja yang kita terima tu pun dah tak menunjukkan kualiti, kita pun tak bawa kertas itu ke peringkat yang selanjutnya, tak sempat present pun dah dibangkul sampahkan orang kata kan. Jadi ini adalah kepentingan apa yang kita belajar hari inilah, dan untuk semua BWP, LDP, peers dan sebagainya, ini adalah langkah yang sangat-sangat penting untuk dipelajari dan diperkemaskan, dan boleh mula di peringkat maktab pun. Saya dulu batch lama dah, tahun 2000, banyak benda kita buat dulu. Contohnya kita pernah tubuhkan, saya sendirilah pernah tubuhkan kelab bahasa Jepun for example kan, work on the ground, buat kertas kerja, panggil cikgu, and then kita tukarkan baju seragam sekolah daripada baju maktab biasa tu. Satu hari kita buat pakaian formal. Boleh pakai, lelaki boleh pakai baju apa-apa pun, boleh pakai tie smart, maknanya bukan seragam sekolah. Dan kita buat benda samalah, buat paperwork sampai ke peringkat maktab, bawa ke bahagian MARA sendiri. Kemudian kita tukarkan menu makanan daripada, dah rasanya masa tu dah 9-10 tahun menu yang sama, kita berjaya tukarkan. Kena buat paperwork, kena hantar dekat MARA, kena hantar dekat Jabatan Kesihatan Taiping untuk dapatkan endorsement. So semua ni proses yang sama, melalui proses yang sama, menunjukkan betapa pentingnya kita faham dan cara semua ni lah. Jadi tahniah diucapkan kepada semua yang, especially yang menganjurkan dan juga yang mengambil inisiatif dan fokus kepada program ni, yang belajar betul-betul. Saya rasa in a few years you will be thankful for this course and you will remember it again, and you will be thankful for all involved, dan dapat merasakan betapa pentingnya, bersyukur sebenarnya. You have the experience and you have the proper training guidelines to do all this tasks. So tahniah again daripada pihak Ansara Taiping. Kita ucapkan tahniah kepada semua yang terlibat, dan semoga
dapat dimanfaatkanlah untuk kebaikan diri sendiri, kebaikan maktab, dan juga selepas maktab nanti boleh membantu sama-sama dalam ansara, dan juga kalau tak terlibat ansara pun dah bila masuk ke bidang pekerjaan masing-masing boleh chip in, boleh membantu maktab semula, dan boleh membantu sama-sama rakan-rakan dan juga adik-adik ansara lain lah, alumni lain untuk terus berjaya. So terima kasih. Assalamualaikum daripada Ansara Taiping. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Tuan Taufik Hussein atas ucapan sebentar tadi. Nampaknya kita sudah berada di penghujung program. Lagi 2 minit lagi nak pukul 4. Suka untuk saya ingatkan agar kita semua peserta isi borang maklum balas yang telah saya letakkan di grup Telegram. Dan apa lagi? Rasanya kita boleh tangkap gambar dulu tangkap gambar. So semua on camera. Okey, semua on camera. Kita tangkap gambar. Okey. Sekejap Okey, saya nak buat penyusunan sedikit. Saya nak susun cikgu-cikgu kat atas. Kejap. Kejap Semua get ready dengan senyuman yang paling menarik. Tu dia tak jumpa. Apa lagi ni? Okey. Lukman. Anwar. Hurun mana Hurun? Hurun cuba angkat tangan sikit boleh? Okay, alright. So, okay. Semua get ready? 1, 2, 3. Okay, sekali lagi. Okay, kita ada 2 page tau. So, saya nak buat yang page kedua pula. Okay, 1, 2, 3. Okay, saya ulang page 1. Ada yang muka tidur, kejap. Okay, 1, 2, 3. Okay, last untuk page 2. Anda pun tak tahu anda di page mana. So, just standby, get ready, senyum je. Okay, 1, 2, 3. Okey. Ya, cikgu? Boleh kita dengar 1, 2 feedback daripada pelajar tak? Bisa. Okey. Boleh ke Kak Sharina? Sekejap kita dengar. Boleh. Okey, alright. So, kita based on volunteer cikgu Yes. Okey, siapakah yang sangat yakin untuk ni berkongsi? Boleh kita melihat keyakinan pelajar SKP sesi 2021 ni? Saya. Oh, okey. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi nama saya Muhammad Alif Zarin Shah bin Badli Shah, jawatan PWP. Jadi saya ingin memberikan sedikit refleksi berdasarkan program ni. Okay, first program ni dapat menambah communication skill saya, and next dapat meningkatkan lagi confident. Lepas tu dalam program ni saya dapat belajar cara nak present secara formal, cara nak tulis kertas kerja, tulis email and surat kiriman rasmi dengan menggunakan format perkeliling yang betul. Contohnya macam dekat maktab kami guna format-format yang berdasarkan SPM. Tapi pada hari ini kami dapat belajar untuk menggunakan format rasmi. Next, saya dapat belajar dan mendapat pendedahan awal, juga mendapat pengalaman untuk sediakan satu kertas kerja, email dan
surat kiriman rasmi dengan betul. Next juga saya dapat membuat persediaan awal sebelum masuk ke universiti dan sebelum masuk ke alam pekerjaan nanti. Akhir sekali saya rasa program ini juga dapat membantu saya untuk fikir secara kritis dan kreatif. Okey, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Alif Zaharin. Ada wakil Puteri? Tak ada wakil Puteri? Bukan Iman ya? Iman Nabiha bukan? Bukan wakil kita nak. Okey. Ada tak wakil pelajar Puteri? Kalau tak ada lagi seorang wakil pelajar lelaki pun tak apa, putera? Ataupun nak cikgu pinpoint ke? Saya. Oh, siapa tu? Saya Nur Durani. Aulia. Okey. Ya. Okey. Okay, baik. Okey. Boleh kah? Boleh, dipersilakan. Okey. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Nur Durani Aulia. Saya merupakan wakil daripada wakil pelajar juga. Jadi saya nak bagi beberapa refleksi berdasarkan program kita hari ini. Sama juga macam Alif bagi tahu tadi. First sekali, kami dapat belajar apa yang format dalam SPM boleh guna dengan apa yang tak boleh guna. Macam contoh, untuk yang kalau kita nak invite daripada orang luar, apa yang kita kena simplifykan lagi benda tu. Tak boleh nak buat complicated, berbunga-bunga sangat ayat dia. Kemudian second, saya belajar cara baru untuk tulis, contohnya macam kertas kerja. Macam saya baru dapat tahu beberapa error yang saya buat selama ni. Benda tu saya buat salah. Kemudian hari ni barulah saya belajar cara sebetulnya untuk buat. Kemudian poin saya nombor 3, cara pembentangan. Macam tadi ada beberapa perkara pembentangan yang saya tak tahu kena buat. Contohnya macam pembentangan tadi bila ada apa tadi kita panggil macam aksara typing semua ada tegur benda apa yang tak boleh dibuat dalam pembentangan. Macam tadi tiba-tiba saya ada error waktu buat pembentangan kertas kerja macam tu. Apa yang kita kena semak balik. Kemudian poin saya nombor 4, cara nak pembahagian kerja. Sebab kita kena buat 3 benda. Kertas kerja, email dengan surat rasmi. Kemudian masa dia sikit je terhad. Jadi macam mana kita nak bahagi kerja dengan pastikan benda tu bila kita present nanti dia tip-top. Tak ada banyak sangat masalah. Jadi sekian daripada saya. Program hari ini banyak sangat membantu saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Aulia atas perkongsian sebentar tadi. So nampaknya kita dah okey Cikgu Aisyah dengan Cikgu Sharina ada apa-apa lagi? Kita boleh close ke sesi kita? Kita boleh close. Okey, terima kasih. Semoga bermanfaat kepada semua pelajar terutamanya. Dan jika ada apa-apa persoalan nak tanya kami juri-juri pun sebenarnya tak sempat nak memperkenalkan diri kepada semua sebab tadi pun dalam section masing-masing yang anda jumpa. So saya just sebut je lah Kita ada Fazlan, SPM 2012. Kita ada Cikgu Aisyah, Aisyah Izham. SPM 2012 juga. Kita ada Luqman Nizam, SPM 2020 Pro Max. Kita ada Anwar, SPM 2013. Kita ada Hurun, SPM 2017. Kita ada Azri, SPM 2020. Tu dia, saya lupa. Iman Nabiha, orang penting kita. SPM 2016. Lagi siapa Ke dah cukup dah? Dah cukup. Dah kot. Okay, alright, itu sahaja. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh je reach out to us, Ansara Typing. Okay. Anytime insyaAllah kita akan cuba bantu. Dan saya akan maklumkan kepada semua juri untuk buat sebakan secara menyeluruh terhadap surat rasmi dan juga email, dan akan email kembali kepada yang hantar tu. So nanti boleh semak balik lah. Ataupun yalah, daripada situ. So senang sikit nak tengok. Okay. Okey, terima kasih kepada semua. Selamat maju jaya. Jangan lupa isi borang maklum balas untuk kami sediakan sijil penyertaan. Okey. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Terima kasih Cikgu Sharina, Cikgu Aisyah, Cikgu Syahid, Cik Taufik, terima kasih. Juri-juri, terima kasih. Terima kasih Cikgu. Terima kasih Cikgu dan semua Ansara. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua. Terima kasih Ansara. Terima kasih Cikgu. Terima kasih semua yang terlibat. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih.
Terima kasih. Thank you student. Thank you. Okey dah semua. Kita dah lega dah cikgu. Ada soalan ke tak?